Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam bab ijarah kita bercakap tentang bentuk akad yang melibatkan manfaat dengan bayaran. Tamlikul manafi'i bi'iwadin. Ingat tak? Takrif dia kan? Tamlikul manafi'i bi'iwadin, pemilikan manfaat dengan bayaran. Okey, maka kita masuk kepada jenis ataupun aqsamul ijarah. Jadi ijarah ni qisman, dibahagikan kepada dua. Pertama namanya ijaratu ain. Sewaan barang. Sewaan barang. Maknanya melibatkan barang yang kita ambil manfaat daripadanya. Yang kedua, ijaratu zimmah. Sewaan ijarah, sewaan. Zimmah ni tanggungan. Tanggungan ni kita kata macam bentuk kita tak sewa barang tapi melibatkan pekerjaan. Upah. Upah yang kita bayar apabila sesuatu pekerjaan yang ditanggung itu selesai. Nanti akan terang Pertama, fa ijaratul ain, ijarah ain hiya al-ijaratul waridatu ala manfaatin muta'alliqatin bi'ainin muayyanah. Ijarah yang berlaku pada manfaat yang berkait dengan ain, barang tertentu. Contoh, kama qala ajartuka hadhihi dara, saya sewakan awak rumah ini. Ataupun as-sayyaratal fulaniyah, kereta fulan-fulan, kereta bergiam-giam lah maksudnya, kereta bergiam-giam, Myvi ke Viva ke. Dia kata itu lisayyaratin muayyanah, bagi kereta tertentu ya'rifuhal muta'aqidain, yang diketahui oleh kedua-dua orang yang berakal. Au an yastajara syakhsan muayyanan, ataupun dia sewa orang tertentu. Sewa orang tertentu, maknanya dia bayar orang tu. Faham contoh kita kata penjawat awam ni lah, ataupun pekerja kepada majikan dia. Majikan bayar kepada pekerja supaya pekerja itu datang dalam lingkungan masa tertentu ke pejabat contohnya. Jadi yang dibayar upah dan sewa tu ialah diri orang tu. Dia bukan pekerjaan tertentu. Maknanya betul lah dia nak buat kerja, tapi dia berhak untuk mendapatkan manfaat daripada orang itu. Jadi dia menyewa atau menggunakan khidmat orang tertentu bagi apa-apa pekerjaan. Okey. Maka bayaran yang melibatkan ada benda yang tertentu ni dipanggil ijaratul ain. Kalau ikutnya pekerja kerajaan, pekerja mana-mana sektor lah, dengan majikan dia itu akad dia akad ijarah. Kerana pihak majikan, pihak kerajaan membayar kepada kita untuk dapatkan kemahiran kita, kerja kita pada waktu tertentu. Maknanya pada waktu tu dia berhak untuk suruh kita apa-apa yang berkaitan lah dengan skop kerja kita. Kalau kita contohnya tak ada kerja, contoh kita main pejabat, majikan tak beri kerja pun, itulah tak ada ke free kan. Kita dapat gaji tak? Tetap dapat, sebab dia sewa kita. Faham? Jadi awak kerja di mana-mana nanti, kontrak awak dengan pihak majikan ialah kontrak ijarah. Dia sewa ain diri awak tu untuk dia dapat dalam masa 8.5 ke 8.495 ke 8 pagi ke 4 petang dan seumpamanya lah. Walaupun awak mari tak ada kerja contohnya. Loh, majikan tak ada kerja, mari duduk saja buang makan, tetap awak akan dapat gaji kok. Dah kalau gitu dah amanah, itu isu lain. Ada kerja tak buat, itu isu lain. Ada kerja tak buat kerja, gigi jual. Ni banyaknya orang puan suka ni.
Jabat pergi jual. Kerja setambung atas meja. Tak siap-siap. Sorak-sorak orang klien semua tak siap. Sebab apa yang nak jual kain dia? Raya jual biskut raya. Jual pes. Pes benda? Pes sambal. Macam-macam. Orang lelaki buat benda? Orang lelaki tak jual. Orang lelaki minum lah. Kejap lagi kantin. Kejap lagi minum roti canai. Minum pagi. Bukan tak boleh minum langsung. Kalau dalam maknanya benda itu dibenarkan dalam lingkungan makna yang diharuskan oleh pihak majikan lah. Baik. Okey. Yang kedua, ijaratu zimmah. Ijarah zimmah. Zimmah ni makna tanggungan. Dia menanggung kerja. Jadi dia itu ijaratul waridatu ala manfaatin muta'alliqatin bi zimmah. Ijarah yang berkait, yang berlaku atas manfaat yang berkaitan dengan tanggungan. Bukan ada barang tertentu, tapi ada pekerjaan tertentu. Tanggungan makna pekerjaan yang ditanggung, yang dia janji. Ka'an yasta'jirahu liyusilahu bisayyaratin mausufatin fi zimmatihi ila makanin muayyan. Seumpama dia sewa seseorang untuk menyampaikan dengan kereta tertentu dalam tanggungannya ke tempat tertentu. Ini contoh apa ni kalau sama sekarang ni? Ijaratu zimmah. Grab, Maxi, bas. Kita bukan sewa khusus kereta itu. Kita sewa kerja yang dalam tanggungannya. Saya nak pergi Uniza. Berapa sewa? Berapa bayar? Sekali naik Maxi berapa? RM3. Lebih kurang hak duduk sekitar Gombadok ni berapa ringgit? RM3 boleh tak? RM3. Jadi RM3 ni atau saya ke Uniza. Faham tak? Jadi ini bentuk sebegini dia panggil ijaratu zimmah. Sebab ia tidak melibatkan barang. Betul lah kita naik kereta dia, tapi kita bukan khusus menyewa kereta tu, tapi tanggungan dan kewajipannya menghantarkan kita ke tempat daripada point A kepada point B. Sama bas, tiket bas. Awak bukan sewa bas tu secara zat ni, bukan. Khidmat untuk menyampaikan awak daripada Kuala Terengganu kepada Selangor contohnya. Okey. Dipanggil ijaratu zimmah. Contoh lain lagi. Ka'an yulzima al-mustajiru al-muajjira. Seumpama mewajibkan oleh pihak pembayar upah akan muajjira. Muajjir ni siapa? Mustajir ni siapa? Ni tukar pula. Ni kalau salah baru ni tak? Ada soalan bab salam kan? Kau tak ada habis Makkah. Tak boleh beza al-muslam ilaihi, al-muslim, al-muslam fihi. Sebab tu suruh tanda robek kita. Ada PDF, robek PDF. Jangan tertukar tu. Tukar baris, tukar haraja, makna lain tau. Okay. Mustajir ni siapa? Baru nak cari. Mana mustajir? Ambil kedai ni awak lah. Penyewa kalau melibatkan penyewa. Okey, dalam masalah ni mustajir mewajibkan muajir satu pekerjaan dalam tanggungannya seperti membuat binaan atau menjahit atau seumpamanya. Dalam isu ni mustajir tu siapa? Kalau kita kata tukang buat rumah. Fi bina kabinain. Binain nak buat binaan. Contoh tukang rumah. Pekerja kontrak. Siapa mustajir, siapa muajir? Siapa mustajir, siapa muajir? Mustajir tu orang tukang.
Nak buat rumah ha? Yang nak duduk tu Ustaz Cik penyewa. Disewa ke? Macam mana ni? Ingat poin begini je. Pihak yang kena bayar ialah mustajir. Pihak yang kena bayar ialah mustajir. Pihak yang kena bayar. Kalau dia sewa, dia bayar sewa. Kalau dia upah, dia bayar upah. Jadi kontrak dia itu muajir yang menawarkan perkhidmatan. Kalau benda rumah sewa, muajir tu pemilik rumah. Sebab ada barang yang terlibat. Sekarang ni kita nak suruh buat bangunan, mana ada bangunan, dia tidak memiliki apa-apa. Jadi kita upah dia. Jadi dia tu muajir, kita ni mustajir. Kerana kita yang perlu bayar kepada dia. Jadi mustajir ni pihak yang perlu bayar. Wa khiyatatin, seperti jahit. Tukang jahit. Siapa yang mustajir, siapa yang muajir? Kita pergi ke kedai jahit, kita kata saya ada kain ni buat baju Melayu. Siapa mustajir, siapa muajir? Kita mustajir, kedai tu, tukang jahit tu muajir. Okey, jadi itu dia punya contoh dia. Okay. Contoh lain lagi yang biasa berlaku. Ijaratu az-zimmah, apa dia? Kita suruh dia buat kerja tertentu dengan bayaran. Contoh dia apa? Apa lagi? Yang menawarkan perkhidmatan ni, apa dia? Salon, barber. Tahu? Barber, tahu? Barber tu apa? Barber. Tukang gunting rambut. Bukan barber nyonya. Tukang gunting rambut. Jadi kita bayar kepada dia untuk khidmat dia menggunting rambut kita. Faham tak? Itu satu bentuk daripada kita panggil bentuk upah atau sewaan, khidmat. Okey, jadi kedua-dua ni ada syarat dia. Kita ambil yang pertama, syurutu ijaratil ain. Syarat ijaratul ain. An takuna al-ainul muajjaratu muayyanah. Mestilah barang sewaan mesti tertentu. Kita kena tentukan. Kalau melibatkan sewa barang, kena tentulah. Fala yasihu an yu'ajjirahu ihda hataini sayyarataini. Tidak sah dia sewakan salah satu daripada dua kereta ni. Saya ada dua kereta ni. Saya sewalah salah satu dua kereta ni kepada awak dengan harga RM50 sehari. Mana sah? Dua kereta ni salah satu daripada dua, mana sah? Tak boleh. Dia kena tentukan. Sebab apa? Sebab kalau tidak akan berlaku jahalah, ketidakpastian. Hak ni boleh jadi kereta ni kereta baru, kereta ni kereta lama. Hak ni model lain, hak ni model lain. Hak ni dah diservis, hak ni belum servis. Jadi kena tentu hak mana sah. Kalau melibatkan ijaratul ain. Yang kedua, antakuna al-ainul muajjaratu hadiratan wa musyahadatan minal muta'aqidain. Barang yang disewa mesti hadir, ada dan dapat dilihat daripada kedua-dua orang berakad. Maknanya barang tu kena ada lah. Kalau tak ada, tu tak boleh ada sah. Sebab dia membawa kepada tidak pasti. Boleh kalau tak hadir tapi kena benda itu tak berubah. Contoh kita pernah tengok kereta dia. Lepas tu bila nak berlaku akad tu kereta tak ada, tapi tak apa, kita tahu. Illa idza kana al-muta'aqidani qad syahida al-'ain al-mu'ajjarata. Kecuali dua orang yang berakad telah melihat barang yang nak disewa sebelum akad bi muddatin la tataghayyaru fiha ghaliban, dalam tempoh yang tidak berubah padanya pada ghalib.
fatasihul ijarah, maka sah ijarah. Kalau dah benda tu dah tengok dah, tapi benda tu tak berubah tu tak apa. Tapi syaratnya, maksudnya kena benda itu diketahui dengan lihat ataupun hadir. Yang kedua, alla yu'ajjil istifa' al-manfaati 'anil 'aqdi, tidak dilewatkan istifa' al-manfa'ah, mengambil manfaat. Istifa' ni makna menggunakan manfaat, tidak dilewatkan daripada akad. Bila akad berlaku, tak boleh kita nak tangguh, nak tahan pihak mustajir daripada manfaat. Saya sewalah rumah ni pada awak selama setahun dengan harga RM1,000. Contohlah RM1,000. Saya nak masuk. Tak lagi. Akhir tahun nak masuk. Tak? Faham tak? Dia tak boleh mensyaratkan lewat ambil manfaat. Ka'an yu'ajjirahu darahu, seumpama dia sewakan rumahnya as-sanatal muqbilah, tahun depan. Akad tahun ni, sewanya tahun depan, tak boleh. Dia tak jadi akad ijarah. Kalau gitu dia hanya janji saja, maknanya dia jadi akad tu, wa'dun. Bila janji boleh dicapati, tapi dosa lah. Janji tidak ditepati tapi dicapati. Faham tak? Jadi tiba-tiba tak boh wisewa. Dari segi hukum dunia ni, dia berhak tarik balik, tapi dia kerana dia langgar janji, hukum akhirat dosa lah sebab langgar janji tu je. Tapi kalau masuk mahkamah tak menang pun. Faham tak? Masuk mahkamah awak janji, sokonglah saya akan buat universiti baru di Terengganu ni, di tengah-tengah Unisa dan UMT. Contoh nak buat pula universiti tengah jalan. Sokonglah saya, tiba-tiba tak buat. Tak boleh salahkan dia. Kalau masuk mahkamah, kalau masuk mahkamah, kalau masuk mahkamah pun kalau. Sebab apa? Sebab dia janji ni tak boleh dipegang. Itu ada istilah janji dicapati tu. Tapi berdosa tak? Berdosa lah sebab dia cakap dia tak buat. Okay. Ni tak ada siapa-siapa, tak ada orang nak buat dah tengah tu. Universiti contoh saya bagi, tidak ada kaitan dengan hidup dan mati. Okey. Jadi dia tak boleh melewatkan menggunakan manfaat daripada akad. Au yu'ajjira nafsahu ala an yabda'al 'ama awwal syah, ataupun dia sewakan khidmat diri dia dengan dia syaratkan saya kerja awal bulan. Tak boleh lah. Dah kalau gitu tunggu akad awal bulan lah. Jangan akad sekarang. Okay. Seterusnya, syurutu ijaratul zimmah. Selesai syarat ijaratul ain, masuk pada syarat ijaratul zimmah. Antakunal ujratu halatan. Ujrah itu mesti halah, mesti dibayar dahulu, segera. Halah ni makna segera. Kalau ijaratul zimmah ni bayarnya bayar terus. Wa an tusallama fi majlisil aqdi, dan diserahkan masa majlis akad. Lianna hadhihi al-ijarata salamun fil manafi', kerana ijarah, bentuk ijaratul zimmah ni ialah hakikatnya ialah salam. Salam pada manfaat. Ingat tak salam? Apa syarat salam? Apa syarat ra'sul malis salam? Apa syarat dia? Taslim ra'sul malis salam. Mesti diserahkan duit tempahan dulu kan? Ingat tak? Baru je lepas weksa kan? Duit tempahan tu kena bayar dulu. Sebab apa? Sebab kita nak tempah barang tak ada lagi. Tiba-tiba duit tak ada lagi pula. Jadi dua tak ada. Jadi berlaku dua jahalah. Dua perkara ghaib. Dia panggil kalik bil kalik. Benda ghaib dengan benda ghaib. Jadi ijarah zimmah ni samalah. Kita nak dapat pekerjaan yang akan dibuat nanti. Jadi kita nak bayar. Bayar dululah. Kalau tidak, kerjaan pun tak ada lagi, bayar pun tak ada lagi. Jadi tak ada apa-apa. Okey.
Maka syaratnya apa? Mesti diserahkan dalam majlis. Fayushtaratu taslimu Rasulullah, okey. Maka disyaratkan kena serah ujrah tu halatan. Yang kedua, bayanu jinsil ainil lati tustawfa minha al-manfa'atu. Mesti terangkan ain, barang yang dia nak ambil manfaat daripadanya, jenis barang tu, nau'iha, nau' dia, wasifatiha, dan sifat dia. Okey. Barang yang dia nak ambil manfaat itu mesti diterangkan jenis. Jenis manfaat dia. Nau' dia. Nau' ni makna kategori kecil. Jins kategori besar. Dan sifatnya. Macam mana contoh? Kama idza aqada aqda ijaratin. Seperti dia melakukan akad ijarah ma'a maktabi naqlin, bersama dengan maktabi naqlin. Maktab naqlin ni makna syarikat pengangkutan, transportasi, syarikat pengangkutan, liyangkulahu, untuk memindahkannya, untuk membawanya, ila baladin muayyan, untuk dia pergi ke negeri tertentu. Fayambari, maka sayubia dan mesti, bayanul wasilah, kena terangkanlah wasilah allati sayangkuluhu fiha, yang akan digunakan untuk membawa dia ke negeri tu. Kita nak pergi mana? Nak pergi ke Mesir contohnya. Kita pun pergi ke syarikat pengangkutan kapal terbang lah. Boleh nak pergi ke dalam darat, tak tahu berapa hari sampai, tak tahu lah. Syarikat pengangkutan. Jadi kena tahu lah, nak naik apa ni? Nak naik kapal terbang. Hal hiya wasilatun jawiyah, adakah dia pengangkutan perantaraan secara udara? Wasilah makna secara transportation udara. Au bahriyah, laut ke? Au barriyah, ataupun darat. Bahriyah laut, barriyah darat. Jadi kena tahu nak naik kapal terbang. Hal hiya sayyaratun kabirah au saghirah. Kalau kereta pula, kereta besar, kereta kecil. Jenis pula. Nak naik kapal terbang. Okey, kapal terbang apa? Etihad ke? Egypt Air ke? Qatar ke? Emirates ke? Tahu tu. Jenis-jenis nauk dia. Lepas tu seat apa? Ekonomi ke? Bisnes ke? Hal hiya hadithah atau qadimah. Kalau kereta pula baru, kereta baru, kereta lama. Jadi kalau melibatkan ijaratul zimmah, dia kena tentukan dengan sifat barang itu, jenis barang dan nauk dia. Yalah, jadi ada dua syarat pada ijaratul zimmah. Hukmul ijarah. Faham Apa makna hukum ijarah? Hukum ijarah dalam bab muamalat ni, bab akad, bila kata hukum ni dia ada dua makna. Hukum dengan makna hukum taklifi. Harus ke, tak harus ke, haram ke, halal, itu satu. Yang kedua, hukum dengan makna kesan. Di sini hukum ijarah dengan makna kesan ijarah. Samalah. Hukmul bai', apa dia? Ada dengan makna jaizun, hukum dengan makna hukum dia. Jual beli ni hukumnya harus. Bukan haram, bukan makruh dan seumpamanya. Ada juga hukmul bai', makna kesan jual beli. Apa dia kesan jual beli? Berapa kali dah saya jawab. Kesan jual beli apa? Saya tanya dah ni. Apa dia? Kesan jual beli. Kesan jual beli apa dah? Tak ingat dah. Sebenarnya benda ni awak tak perlu katanya susah sangat pun, sebab awak terlibat seharian jual beli. Awak fikir je. Jual beli tu apa kesan dia? Betul lah. Istilah yang kita nak cari tu. Apa dia dalam bahasa Arab? Apa dia? Atau bahasa Melayu pun tak apa. Apa dia? Kesan jual beli apa dia? Kesan jual beli tu. Hukum tu makna kesan dia. Atharu.
Hukmul ijarah bermakna atharul ijarah, kesan jual beli. Kesan saya apa ni? Sewa menyewa ni. Apa dia? Kalau jual beli apa dia? Kesan dia? Tak ada jawab dah, tapi baik ki ayat je. Mana? Kalau awak jual beli, awak dapat apa? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Pertukaran. Intiqal al-mulkiyah, pertukaran milik. Ayat apa? Pertukaran milik. Barang yang asal milik pembeli jadi milik awak. Duit yang asal milik awak jadi milik penjual. Faham? Barang yang asal milik penjual jadi milik kita. Duit yang asal milik kita jadi milik penjual. Intiqal mulkiyah, pertukaran pemilikan, hak milik. Itu kesan jual beli. Di sini apa dia? Sama. Idza tamma aqdul ijarah, bila sempurna akad ijarah, bitawaffuri arkanihi, dengan sempurna rukun, wa syurutihi, dan syaratnya, in aqada sahihan, maka jadilah akad itu sahih, wa tarattaba alaihi hukmuhu, dan terhasil ke atasnya kesan hukumnya. Hukum dengan makna atharuhu syar'i, kesan syaraknya. Bi mujarradin iniqadihi, dengan semata-mata termeterai. Iniqad ni makna terakad, termeterai akad. Apa dia kesannya? Thubutul milki lil mustajiri fi manfaatil muajjar, sabit pemilikan kepada mustajir, penyewa, bagi manfaat barang sewaan. Bila berlaku akad sewa sahih dan selesai, maka berlaku perpindahan milik. Apa dia akan berlaku? Manfaat itu jadi milik penyewa. Bila begitu, wajawazu tasarrufihi fiha wastifaihi laha, harus dia uruskan dan dia ambil manfaat daripada barang tu. Ikut dia, nak duduk, nak suruh orang lain duduk, tak boleh duduk, nak letak barang. Faham? Yang kedua, subutul milki lil muajir fil ujrah, sabit pemilikan bagi muajir yang menawarkan perkhidmatan pada ujrah, pada upah, pada sewaan. Allati hiya qimatul manfaah, yang mana dia itu ialah harga manfaat. Allati malakaha mustajiru, allati malakaha, allati malakaha, yang dimiliki oleh mustajir, min hinil aqdi, sejak daripada akad. Jadi duit sewa menjadi milik tuan punya, barang, manfaat barang menjadi milik penyewa. Okey. Jadi bila begitu, tidak berhak tuan punya barang nak sekat. Saya sewa rumah ni, tapi tak boleh masuk lagi. Tak boleh masuk lagi. Tak dah nak kemah lagi. Tak boleh sekat. Hak dia nak masuk. Kalau dia nak masuk kau, tak boleh larang. Kalau dia tak mau masuk, boleh. Tak ada benda. Tapi mana pemilik rumah kata, saya sewa rumah ni kepada awak bermula pada hari ini, tapi awak tak boleh masuk lagi hari ni, awak kena masuk esok. Tak boleh. Dia tidak berhak meletakkan syarat gitu. Maknanya kalau kita nak masuk, kita boleh masuk kau. Dah barang ada, kerja awak tumpik je lah. Faham? Jadi dia berhak selepas pada akad tu untuk mendapat manfaat itu. Faham? Okey. Tengok ni. Ni kalau apa dia? Sekian masa dia bagi masuk balik. Lepas tu dah sampai sekian masa tu, dia tunggu, dia kata tak kemas lagi. Dia masa yang ditetapkan kena ikut masa dia lah. Contohnya check in pukul 3. Check in pukul 3 kan. Kita mari awal, hak dia sebab perjanjian dia check in pukul 3. Kalau kita mari awal, nak masukkan kita, itu hak dia lah. Kalau dia tak mau masuk, tak mau masukkan,
tahap 3 sampai pukul 3 memang begitu. Kita kena tunggu. Tapi kalau kita cakap elok-elok, nak bagi masuk, masuklah. Isunya dah pukul 3 dah, dia tak boleh selesaikan, kita boleh batal. Ataupun kita nak tunggu. Begitu je. Kita nak tunggu dan kita nak maafkan. Tak ada apa. Kalau tidak, kita boleh batal. Batal. Sebab apa? Sebab waktu hak kita itu telah diambil oleh dia. Itu awak unding lah nak batal ke mana, nak bayar sikit ke mana. Okay. Wa idza halakatil ainul musta'jaratu, apabila musnahnya barang sewaan, ba'da istifa juz'in minal manfaah, selepas dia menggunakan sebahagian daripada manfaat, atau tamakkunihi min dzalik, atau selepas dia mungkin dah mampu untuk gunakan, yunzar, maka dilihat dulu. Okey, ini isunya. Barang yang kita sewa tu tiba-tiba rosak. Kita dah guna dah, tiba-tiba rosak. Siapa yang bertanggungjawab? Perlu tak kita bayar? Nak tahu ni? Ini melibatkan urusan kehidupan awak sehari-hari. Fa in kana hadzal juz'u muntafa'an bihi adatan, kalaulah juzuk ini boleh diambil manfaat dengannya pada adat, istaqarra lil muajjir milku ma yuqabiluhu minal ujrah, maka jadi tetaplah bagi muajjir, bagi pemilik barang, untuk memiliki apa yang dibayar bandingannya daripada upah. Okey. Kalau manfaat yang digunakan tu, manfaat tu dikira manfaat yang diiktibar pada adat, maka sebanyak pengguna manfaat itulah kena bayar upah kepada pihak tuan punya barang. Jadi sabit upah sebanyak mana manfaat yang telah digunakan. Contoh, kama idza sta'jara sayyaratan, seperti seorang itu dia sewa kereta, litusilahu ila makanin muayyan, untuk menyampaikannya ke tempat tertentu. Fa'aqabat, tiba-tiba kereta rosak, qabla al-wusuli ilaih, sebelum sampai ke tempat itu. Fa innahu yastahiqu ujratal masafah, sesungguhnya muajjir, tuang punya kereta, berhak untuk mendapatkan ujrah masafah, upah sewaan, upah jarak, allati qata'at, upah jarak yang telah dilalui. In kana yumkinu mutaba'atus sayd, kalau mampu untuk diteruskan perjalanan duna masyaqqatin, tanpa berlaku masyaqqah, minal makanil ladzi atabat fihi sayyarah, daripada tempat yang rosak padanya kereta. Kita nak pergi Kuala Lumpur, sampai Kuantan, kereta sewa kita rosak. Kereta sewa kita rosak. Jadi lepas beki semua, lepas tu kita boleh berjalan balik lah. Tak, tapi kena beki lah lepas tu. Perjalanan daripada Terengganu ke Kuantan tu, kita dah guna manfaat kereta tu separuh lah. Dan kira jarak itu jarak yang munasabah untuk dikenakan charge. Maka sewa tu dia bayar separuh lah. Faham tak? Sewa tu bayar daripada jarak Kuala Terengganu ke Kuantan. Okay? Kuala Terengganu ke Kuantan. Lepas tu hak baki tu tak payah bayar penuh sebab rosak. Kereta ni pun kena tunda ke mana ke tak? Tak apa tu. Jadi hak sepanjang perjalanan tu yang telah kita gunakan manfaat, berhak untuk pihak tuan punya kereta dapat bayaran upah. Wa in kana al-juz'ul mustawfa min al-manfaah, adapun kalau juzuk yang diambil manfaat, yang digunakan daripada manfaat, la yuntafa'u bihi adatan, tidak dapat dimanfaatkan pada adat. Contoh, kama law kana makanu atbi sayyarah la yuqsadu adatan, seperti mana tempat yang rosak kereta itu tidak dituju pada adat. Kita nak pergi ke Kuantan, tiba-tiba sampai tengah jalan, kawasan tak ada tempat nak berhenti, nak dapat kenderaan semua, rosak. Jalan tak jauh mana, katakanlah sampai ke mana? Sampai ke Ruendang katakanlah.
Ataupun sampai ke tempat yang mana ladang kelapa sawit, nak pergi jalan mana gitu kan. Nak terukam perjalanan macam mana, tempat yang tidak dituju pada adanya, aw yas'abu mutaba'atu safar minhu, ataupun sukar untuk diteruskan perjalanan, lam yastaqirra syai'un minal ujrati lil muajjir. Ketika itu tidak berhak, tidak tetap sesuatu pun daripada bayaran sewaan kepada muajjir. Jadi muajjir tak dapat apa-apa lah. Faham muajjir tidak dapat apa-apa. Okey. Sama lah juga kalau wasak dulu sebelum serah tu, sama lah, tak dapat apa-apa lah, batal lah. Wa yathbutul milku fil ujrah. Maka sabit pemilikan pada upah, pada sewaan, sawa'un akanat muajjalatan aw muajjalatan. Sama ada apa nama ni, ujrah itu muajjalah. Muajjalah ni dibayar segera, am muajjalah ataupun dibayar tangguh. Beza ni, jaga molek ni. Muajjalah dengan ain makna segera, muajjalah dengan hamzah makna tangguh, berlawanan tu. Ain dengan hamzah ni. Muajjalah makna segera, muajjalah makna tangguh. Okey. Upah itu menjadi milik muajir bila dah mustajir dapat manfaat. Sama ada upah tu dibayar dulu atau kediam tak kira. Ini pada masalah apa? Masalah ijarah tu ain. Maknanya kalau kita sewa kereta, nak bayar sewa dulu ke nak bayar lepas hantar balik kereta, boleh. Pada masalah ijarah tu ain. Kalau ijarah tu zimmah, mesti kena taslim halan. Tak diingat tak? Ijarah tu zimmah lam yajuz ta'jilul ujrah. Tak boleh nak tangguh ujrah kalau ijarah tu zimmah. Hak ni ijarah tu ain. Kita sewa rumah, nak bayar awal bulan boleh, nak bayar akhir bulan boleh. Muajjalah kita bayar awal segera, muajjalah bayar lepas. Okey. Kemudian amma idza kanatil ijaratu ijarata ain. Kalau ijarah itu ijarata ain, fa in kanatil ujrah muayyanah. Kalau ujrah itu telah tertentu, ujrah itu tertentu dah. Kama idza ajjarahu darahu sanatan. Seumpama dia sewakan rumahnya setahun, bihadhihi darahimi, dengan duit dirham ni. Dia ambil duit dirham ni, tunjuk. Dengan duit dirham ni, kata contoh. Au bihadhihi sajadati, atau dengan kapek ini, sajadah kapek ni. Ketika itu wajib ta'jiluha, dia kena segerakan bayar, walam yajuz ta'jiluha, tak boleh tangguh. Kenapa? Kerana li'annal a'yan la taqbalu ta'jil. Kerana barang dia tak boleh terima tangguh. Barang ada dah, duit dirham ini, maknanya kena bayar tangguh lah. Sejadah ini kena bayar tangguh. Tapi biasa kita tak bayar dengan cara gitu. Kita biasa yang kedua ni, wa in kanatil ujrah fi dhimmah. Adapun kalau ujrah, upah itu dalam tanggungan. Ujrah bukan ijarah tu zimmah ni. Ujrah tu yang kita dalam tanggungan kita. Maknanya kita tak tentukan bayaran upah dengan sesuatu barang. Tapi kita kata upah tu RM1,000, RM500. Maknanya kita kena bayar lah dalam tanggungan kita. Kama idza ajjarahu darahu sanatan. Seperti dia sewakan rumahnya setahun bi alfi dirhamin, dengan 1,000 dirham. Saya sewalah rumah ini kepada awak setahun dengan harga 1,000 dirham. Ketika itu jaza ta'jiluha wa ta'jiluha, boleh dibayar dulu, boleh dibayar kediam. Macam hak biasa berlaku lah. Kita nak bayar awal tak bulan pun boleh, akhir bulan pun boleh. Kama yajuzu ta'jilu ba'dihha wa ta'jilu ba'dihha. Boleh nak bayar separuh, sebahagiannya segera, sebahagiannya akhir boleh. Bayar dulu separuh lagi akhir bulan. Boleh berlaku. Sebab apa? Sebab tidak melibatkan barang tertentu. Dia melibatkan kita kena bayar tanggungan kita.
Seterusnya, hakku istifa'il manfa'ah, hak untuk menggunakan manfaat. Alimna annahu idza tamma akhdul ijarah, telah kita ketahui apabila sempurnanya ijarah sahihan secara sah, malakal mustajiru manfa'atal ainil muajjarah, maka memilih oleh mustajir manfaat daripada barang sewaan. Wabittali, maka demikian yasbutu lahu haqqu istifaiha, sabit baginya hak dia nak mengambil manfaat. Istifak ni mengguna dan mengambil manfaat. Walil mustajir an yastawfiyal manfaata bi nafsihi, mustajir penyewa boleh dia menggunakan manfaat dia sendiri guna, kama anna lahu an yastawfiha bi ghairihi, dan boleh dia menyempurnakan manfaat itu dengan orang lain. Ini masalah ni. Gini, kita sewa rumah daripada tuan rumah. Kalau kita duduk, selesailah. Boleh ke tidak kita bagi sewa pula rumah tu pada orang lain? Kita sewa rumah daripada tuan rumah, tapi kita tak duduk situ. Kita bagi sewa kepada pelajar ke, kepada pekerja ke, kepada abang-abang food panda ke, food ke. Faham tak? Awak sewa apartmen, tapi awak dah duduk situ. Awak sewa pula kau orang. Boleh ke tak? Sewa atas sewa, boleh ke tak? Macam mana? Kenapa tak boleh? Jangan pula. Macam mana jangan? Sebab apa? Cakap. Ni mari lewat ni. Sebab apa? Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab apa boleh? Kalau boleh sebab apa? Kalau tak boleh sebab apa? Boleh ke tidak? Dia sewa apartmen, lepas tu dia sewa lah pada orang lain. Ni banyak ni hari ni banyak berlaku gini. Betul tak? Bahkan lebih untung ni perniagaan ni. Perniagaan yang menguntungkan. Sewa atas sewa. Boleh ke tak? Boleh. Boleh sebab apa? Memang dapat manfaat. Orang curi duduk rumah kita pun dapat manfaat. Kan isu manfaat tu. Isunya manfaat tu milik dia. Bila milik dia, dia berhak sama ada dia sendiri mendapat manfaat itu atau orang lain mendapat manfaat itu. Faham tak? Jadi sewa atas sewa boleh lah. Boleh. Bukan kerana barang tu ada manfaat, kerana manfaat itu milik mustajir. Bila manfaat tu milik mustajir, dia boleh memberi manfaat tu pada orang lain. Sama ada beri saja-saja dengan makna tumpang, pinjam, ataupun dengan bayaran, beri sewa pula. Okay. Sebab tu kata fa idza sta'jara daran, kalau seorang itu sewa satu rumah, kana lahu an yaskunaha bi nafsihi, boleh dia duduk sendiri rumah tu, wa ma'a ghairihi, atau bersama orang lain. Dia ajak orang lain duduk. Wa an yuskinaha ghairahu, dan boleh dia mendudukkan orang lain di rumah tu. Dia tak mau duduk situ. Rumah dia banyak dah. Dia sewa, duit ada mana tak ada, dah habis. Dia pun sewa rumah. Dia pun beri orang lain duduk. I'aratan, sebagai pinjaman, duduk sajalah kata. Ataupun ijaratan, ataupun sewa pula. Ni sewa atas sewa ni. Nampak?
Jadi jawapannya boleh. Bahkan dia kata falau syaratal muajjiru, kalau mensyaratkan oleh muajjir, oleh tuan punya barang, alal mustajir, kepada penyewa, ayastawfiyal manfa'ata bi nafsihi, kalau disyaratkan untuk menggunakan manfaat diri dia sendiri, lam tasihhat ijaratu, tidak sah sewaan. Dia kata saya sewa awak, tak boleh sewa orang lain. Tak boleh itu. Syarat itu tak jadi batal. Faham Hak ni berlaku ni, orang buat homestay. Buat homestay kan? Rumah kan rumah. Homestay ni banyak kan, apartment, tak, rumah-rumah, flat dan seumpamanya. Rumah tu dia sewa contohnya. Dia buat homestay pula. Tak, dia buat homestay. Boleh masuk duit. Kadang untung lagi gitu tak. Jadi awak boleh fikir apa-apa yang boleh menjana income satu masa nanti ke. Kena tahu hukum ni. Kalau tidak tak tahu kan, tak tahu buat halal ke haram ke, ikut suka. Kalau haram, awak makan haram. Ingat. Jadi subjek kita ni subjek menentukan syurga neraka. Bunyi takut. Dah sungguh menentukan syurga neraka lah. Man nabata lahmuhu min suhtin wa fi riwayatin min haram fannaru aula bihi. Siapa yang tumbuh darah dagingnya daripada sesuatu yang khianat, dalam riwayat lain daripada haram, sumber yang haram, maka nerakalah tempatnya. Makna apa? Makna benda tu dosa lah. Benda tu dosa. Benda tu dosa. Makna boleh membawa kepada neraka. Kalau pahala dia sikit, dosa dia banyak, Tuhan ada apung, tak ada syafaat. Boleh. Jadi hukum hakam ni jangan main-main. Lepas tu awak belajar, awak kena dapat tinggi patutnya. Awak dapat tinggi, markah tu. Tinggi tu satu, biar faham tu. Dan faham dalam untuk amal ni. Kalau tidak, awak buat muamalat, kita rasa, akulah yang kaya, akulah berjaya, usahawan berjaya. Tapi akad kita tak ikut syarak. Kita berlaku riba dalam jual beli. Kita khianat orang. Kita langgar janji perjanjian atau akad. Kita rasa kita berjaya. Tapi akhirat, neraka tempat dia. Walaiyazubillah. Jaga molek. Jadi jangan tidur nak gelah. Kalau awak tidur, kena mimpi neraka tu. Dia jadi tidur. Ambil perhatian ni. Jangan main-main. Okey. Jadi kena jagalah. Nak buat pembiayaan. Penting ni, pembiayaan. Pembiayaan penting. Biarlah kita susah pun kena turun naik, turun menjabat, naik turun menjabat. Tapi asalkan sumber kita sumber yang halal. Okey. Kalau sumber tak halal, doa dak makbul. Doa dak makbul. Doa sampai darah air mata pun dak makbul. Tu penting makan halal ni. Baik, seterusnya. Tadi jelas makna kita boleh sewa atas sewa, boleh. Wa yushtaratu li sihhati istifa'il manfa'ah bi ghairi mustajir. Tapi ada syarat. Syarat untuk sah menggunakan manfaat bagi selain mustajir, selain penyewa. Selain sewa. Penyewa tu dia bukan sendiri nak guna manfaat, dia nak beri pada orang lain, dia nak sewa pada orang lain. Ada syarat. Pertama, ayyakuna man sullimat ilaihi al-'ainul mu'ajjaratu liyastawfiya manfa'atahu aminan. Syarat pertama mesti amin. Ada nama amin sini. Ada. Hendaklah orang man sullimat, orang yang diserah kepadanya, sullimat ilaihi al-'ainul mu'ajjarah, yang diserahkan kepadanya barang sewaan, liyastawfiya, untuk dia mendapatkan manfaatnya, orang itu mesti aminan, mesti amanah. Yang kedua, an yakuna musawiyan lil mustajir fi istifa'il manfaah. Mestilah orang yang lain itu sama dengan pihak penyewa pada menggunakan manfaat.
au aqalla dararan minhu, atau lebih kurang mudarat daripadanya. Idraran bil ainil mustajarah, lebih kurang memberi mudarat kepada barang sewaan. Contoh apa? Contoh yang tak boleh. Contoh apa? Contoh yang tak boleh. Dia kata syarat kedua, kita nak beri orang lain, nak sewa ke orang lain, orang yang sewa itu mesti sama dengan kita dari segi kesan dan mudarat dia, ataupun kurang daripada kita. Kalau lebih tak boleh. Contoh? Contoh apa? Kalau dulu naik kuda, naik unta. Berat kita berapa kilo? 70 kilo, 60 kilo. Kita sewa unta atau sewa kuda, berat kita 70 kilo, 60 kilo. Kita naik unta, kita sewa ke kawan kita, berat dia 200 kilo. 200 kilo berat dia. Ada tak orang 200 kilo? Ada tak? Ada kan? 200 kilo kan? Kuda tu nak jalan pun nak boleh jalan. Jadi ketika itu tak boleh, sebab mudarat kepada pihak lain itu memberi mudarat lebih pada barang. Tapi kalau kita sewa ke orang, kita berat 70 kilo, 60 kilo, kita sewa kuda tu kepada orang berat 40 kilo atau 50 kilo. Berat apa minta? 56 kilo, 50 kilo. Boleh sebab dia kurang mudarat daripada kita. Baik. Contoh lain lagi. Kalau bangunan rumah macam mana? Hak tak boleh mana? Kita sewa rumah, lepas tu kita nak sewa tu rumah itu sewa ke orang lain. Hak tak boleh macam mana? Macam mana? So kira jangan soalan saya tengok soalan awak macam tak tahu detail. Rumah tu jauh ustaz. Rumah tu tak cantik. Tak terlibat, tak kait. Soalan saya, isunya syarat nak beri sewa pada orang lain, orang itu mesti sama mudarat atau kurang mudarat pada kita, pada barang. Contoh sewa rumah yang mana kita tak boleh sewa kepada orang lain. Macam mana orang tu? Ataupun apa situasi dia? Kan masalah tak beritahu detail ke apa dah. Benda? Apa? Cakap tak apa dah? Anak ramai. Lepas tu rumah jadi kesan. Ada rumah? Contoh yang bilik? Tak cukup bilik? Dah jadi mana ada cukup bilik? Butuh rumah. Contoh? Dia sewa rumah untuk duduk. Tiba-tiba you sewa orang lain guna rumah tu, contoh nak buat kedai, nak buat restoran. Jadi restoran ni memang melibatkan dapur, api, kesan dia lain dengan duduk. Buat restoran lain kesannya dengan duduk. Atau nak buat apa? Buat kedai roti lagilah, sebab dia melibatkan kepanasan untuk bakar dapur tu. Ataupun bela haiwan, sama juga, kesannya lain. Lagi bela kambing dalam rumah tu. Contoh. Jadi kesannya lain menyebabkan tu. Tapi kalau anak ramai tu tak ada kesan sangatlah. Boleh. Fa idza stajara daran lisukna, kalau dia sewa rumah untuk duduk, untuk didiami, falaisa lahu an yusallimaha, tak boleh diserahkan rumah liman yasta'miluha lisina'ah, bagi orang yang nak buat pertukangan ataupun perniagaan situ. Nak jadi kedai,
Dia nak buat tempat dia buat perusahaan pula. Tak boleh lah. Ya. Tapi kalau mudarat dia kurang, contohlah, dia sewa rumah untuk dia duduk, tapi dia sewa pada orang lain tu manfaat dia kurang pada dia. Contoh, contoh apa? Homestay sama je, duduk je. Tak kira duduk sekejap dah tu. Kalau penuh tiap-tiap bulan, sama juga. Contoh apa? Cuba fikir. Belakang tudung pink. Contoh apa manfaat dia kurang? Kurang daripada mendiami dia. Apa dia? Fikirlah, gunalah. Apa dia? Apa dia contoh dia? Tak tahu. Ni orang lelaki. Apa dia? Contoh apa? Contoh. Manfaat kurang daripada duduk. Tak mari. Lam ya'ti, tidak datang. Boleh. Sebut apa dia? Tengok, teragak-agak apa? Sebut je. Kan boleh hukuman. Banyak-banyak pekerjaan tak boleh fikir. Ni. Benda. Buat apa di rumah? Buat apa? Simpan barang. Dia jadikan rumah tu tempat simpan barang. Jadi dia simpan store dia. Store barang. Stoki barang. Tinggal dia store barang lah. Jadi dia tinggal gitu je rumah. Dia tak barang, dia tinggal ujung bulan ke akhir tengah sebulan sekali ke 2 kali. Dia gunakan sebagai tempat simpan barang. Waktu mudarat dia tak ada mana mudarat daripada dia duduk rumah tu. Duduk rumah tu memang melibatkan keluar masuk, buka pintu, guna air, guna api. Kalau jadikan store tu tempat simpan barang, jadi boleh dia beri sewa untuk kepada orang lain untuk tujuan simpan barang, sebab mudarat simpan barang tu kurang daripada mendiami. Gimana ni? Pagi-pagi ni sel otak tidak bersambung ke? Minum susu lagi? Minum dah? Minum kosong. Minum susu pagi-pagi Tak minat susu, minat apa? Okey. Mana lagi? Wa idza stajarahu sayyaratan, kalau dia sewa kereta lirukub untuk dia naik, laisa lahu an yusallimaha liman yasta'miluha lil hamli wa nahwi. Tak boleh dia serahkan kereta tu bagi orang menggunakannya untuk bawa barang hamli. Kita sewa kereta, lepas tu kita ambil kereta sewa tu, kita sewa ke orang. Orang tu nak buat apa? Orang tu bawa barang. Dia bawa seming, dia bawa kayu lah kereta tu. Dia bawa apa lagi? Macam-macam lah. Barang-barang kontrak. Tak. Jadi hukumnya tak boleh. Sebab apa? Sebab mudarat tu tak sama. Okay. Selesai. Kemudian al-ijaratul fasidah. Ijarah fasidah. Ijarah yang fasid, yang batal. Wa ujratul mithli. Macam mana? Idza ikhtalla syartun min syurutil ijarati, bila cacat satu syarat daripada syarat ijarah, kanatil ijaratu fasidatan, maka ijarah tu jadi ijarah fasid, batal, tak sah. Wa wajaba 'alal mustajiri an yarudda al-'aina al-mu'ajjarata in kana qad istalamaha,
wajib kepada penyewa menyerah balik barang sewaan jika dia telah terima. Qad istalamaha, dia telah terima. Fa idza kana qad istawfa manafi'aha, kalau dia telah menggunakan manfaat dia, aw madha waqtun yumkinuhu fihi istifa'u, atau telah berlalu masa yang boleh dia ambil manfaat, wajaba alaihi ujratul mithli kamilatan, wajib dia bayar ujrah misil, upah sebanding, upah semasa yang sempurna. Barang tu kita sewa. Lepas kita sewa, rupa-rupanya barang tersebut tu bukan rosak. Rosak tu isu tadi lah. Rupa-rupanya barang tersebut itu dalam akad kita tidak sah. Contohnya macam mana tidak sah? Katakanlah kita tidak letakkan tempoh contohnya. Kita tak letak tempoh lama mana. Atau mana-mana sebab lain lah. Ataupun orang yang berakad tersebut kita kata tidak layak untuk berakad kerana dia bukan tuan punya ke apa, tak kira lah. Sekarang ni ataupun dia jadi dia panggil fuduli, pihak ketiga yang pandai-pandai nyewa barang orang tuan dia, tak mau sewa ke orang lain pun. Jadi sekarang ni barang tu dia telah guna dah kena bayar sewa tak? Sewa yang disebut dalam akad batal sebab akad batal, akad fasid, akad tidak sah. Maka sewa yang disebut dalam akad tidak sah. Dah guna manfaat dah kan? Saya guna dah manfaat. Akad batal, mana saya boleh bayar? Betul, tak boleh bayar. Dipanggil ujratul musamma, sewa yang masa akad, tetapi wajib dia bayar ujratul mithli, upah yang sebanding, sewa yang semasa sebanding. Maknanya kena nilai penggunaan dia itu sepanjang tempoh itu pada uruf orang ramai, pada uruf berapa kena bayar orang. Contoh-contohlah. Kita kata apa nama ni, kereta tadi, kereta sewa tu you sewa kita tak ada tetap hari-hari berapa ke, tak ada tetap berapa upah. Tak, apa upah tak tetap pelik ni. Tapi tak apa, contoh je. Tiba-tiba akad itu bila tengok-tengok balik terbatal. Jadi nak batal akad. Kata saya nak mula kereta saya. Sebab apa akad tak jadi? Dah upah kita guna dah tu kena bayar tak? Minta lah upah. Kalau kita sebut dalam akad tu upahnya katakanlah RM500. RM500. Jadi bila akad fasid, ujrah upah yang disebut dalam akad jadi tak pakai, dah free ke? Tak free. Kena bayar upah semasa, bayar sewaan semasa. Tengok kereta jenis ni lama ni guna, kadar dia biasa berapa orang ambil? Orang ambil 400 lah. Orang ambil mahal 600 lah. Tengok dia bila fasad ijarah, wajaba alaihi ujratul mithli, wajib bayar ujrah semasa kamilatan, secara sempurna. Sawaun akanat musawiyatan lil ujratil musamma, sama ada bayaran itu menyamai bagi sewa yang disebut, am aktsara minha, ataupun lebih mahal, am aqalla, ataupun lebih murah. Dia sebut dalam akad 500. Tiba-tiba akad tu jadi batal kepada mana-mana syarat tak dipenuhi, maka upah kena bayar, sewa kena bayar berapa? Tengok berapa ujratul misli. Tanya orang sewa-sewa kereta, berapa biasa bagi? Bagi 500 juga. Dapat 500. Sama lah. Murah lagi, 400 je. Dapat 400 je lah. Ataupun ujrah misli kata, dok mahal lagi, 600 lah. Okey.
Siapa yang menyewakan ni? A sewa ke B. A banyak puan-tuan punya barang. Ni pemilik. A pemilik. Dia sewa ke B. Penyewa. Satu. B sewa ke C. Penyewa. Dua. Okey, isunya? B sewa dengan A. Syarat yang batal. Ijarah fasik. Tengoklah siapa yang fasik ijarah tu. B fasik. Ni. B fasik ijarah, B kena bayar ke dia? Bila B fasik ijarah, hak ni pun dia ni pun barang ni pun kalau sebab barang tu milik tuan punya barang tak. Kalau akad dia tu tak sah dengan B, dengan A, maka B nak batal, B kena pulang balik lah. Dia kena batal dengan C. Batal C, dah C guna dah, C bayar ujrah misir ke B. Kemudian B ni batal dengan A, B bayar ujrah misir ke A pula. Sekarang ni siapa yang melibat akad? Akad sewa antara B dengan C, dan antara A dengan B. Tengoklah. Kalau daripada asal batalnya jadi tak sah tu daripada asal A dah. Bila A tak sah dah, B tak berhak nak bagi sewa. Ia akan berjakit ke sini. Jadi kena selesai tu. C kena bayar ujrah misir kalau dia guna dah. Kemudian barulah B pulangkan balik barang. Barang pulang balik belaka dah lah. B kena bayar ujrah misir pada A pula. Tapi katakanlah A dengan B ni akad dia sempurna, B dengan C ni jadi masalah. Jadi C ni kena bayar ujrah misir ke B. Besar. Faham? Okey. Jadi pandangan mazhab Syafi'i, dia kena bayar ujrah misir kamilatan. Tengok, pengarang bawa pandangan Hanafiyah. Wa jumhurul Hanafiyah qalu. Jumhur ulama Hanafi mengatakan la yuzadu bi ujratil mithli ala ujratil musamma. Tidak boleh dilebihkan ujrah misir daripada ujrah musamma. Ni pandangan ni lunak sikitlah, mesra lah sikit. Macam mana? Syafi'i kata, ulama Syafi'i kata kena bayar ujrah misir, tinggi-tinggilah, rendah-rendahlah. Tapi ulama Hanafiyah dia kata tengok, kalau ujrah misir tu lagi mahal daripada ujrah yang disebut dalam akad, tak perlu. Kena bayar sekadar yang disebut dalam akad. Dia punya shillingnya ialah yang sebut dalam akad. Yang disebut dalam akad. Lebih tak boleh, kalau kurang tak apa. Ujrah misir kurang tak apa. Tapi kalau ujrah misir melebihi daripada musamma, maka hendaklah dibayar musamma saja. Littifaqil muta'aqidain, kerana sepakat kedua-dua yang berakad alal hafti ma fawqaha, untuk mengurangkan yang lebih daripada ujrah musamma. Kerana mereka sepakat masyarakat bayar banyak ni, tiba-tiba ujrah misir lebih banyak, mereka tak sepakat nak bayar lebih, mereka sepakat ujrah musamma. Jadi kalau ujrah misir itu lebih, tak pakai, kena pakai shillingnya ujrah musamma saja. Faham? Contoh, kalau dia tengok harga sewa pasaran 300, tapi masa akad dia kata 200, maka kena bayar 200 je. Ini pandangan Hanafiyah. Tapi kalau kuranglah, kena bayar kuranglah. Cuma lebih ni tak boleh. Makna sini lebih menguntungkan sikit lah. Okay. Apa itu ujratul mithl? Wa ujratul mithli hiya al-ujratul lati yuqaddiruha ahlul khibrati 'adatan. Ujrah misil ialah ujrah sewa, bayaran, upah yang ditentukan oleh ahlul khibrah, pihak yang berpengalaman, adatan, pada adaannya. Limithlil 'ainil muajjarati, seumpama barang sewaan itu, awil 'amalil mustajari alaih, ataupun pekerjaan yang disewa tu. Contoh. Contoh apa? Kita kalau barang senang, kita ambil contoh amal mustajarah.
kita upah orang, sewa khidmat dia untuk cat rumah. Untuk cat rumah. Tiba-tiba dia cat tak pandai. Dia kata saya tukang cat dah. Dia banyak berlaku ni. Saya tukang cat ni. Kita suruh cat rumah, cat tak pandai dia cat. Tak betul cat. Kata tak apa, batal je lah. Kita suruh cat habis serumah. Tak. Tiba-tiba dia tengok sikit, tak boleh ni budak ni, orang ni tak pandai cat ni. Orang ni tak pandai cat ni. Jadi pun kata nak batal. Okay, bila batal tu macam mana kena bayar? Upah yang telah dijanjikan ke? Tak. Bayar ujrah misi. Kena tengok. Orang yang pakai cat kena tengok. Banyak ni kerja berapa hari, banyak ni upah banyak mana? Upah dia 300 lah. Faham Wa ujratul musamma, ujrah musamma apa? Hiyal ujratul muttafaqu 'alaiha bainal muta'aqidain. Sewa atau upah yang disepakati di antara dua pihak yang berakad. Itu dipanggil ujrah musamma. Kemudian dhaman 'ainil mustajarah. Tanggungan barang sewaan. Tanggungan barang sewaan. Panjang bab ujrah ni. Boleh kita kena habis ni. Okey, habis sikit lagi. Apa makna dia? Sekarang ni barang ujrah tadi siapa yang bertanggungjawab? Inna yadal mustajiri, ambil perhatian tanda. Dan ni perlu perhatian sikit. Inna yadal mustajiri ala ainil mustajarati yadu amanah. Sesungguhnya tangan, yakni makna asal tangan di sini pegangan lah. Pegangan mustajir, penyewa bagi barang yang disewa ialah yadu amanah. Dia daripada kategori yad amanah. Dalam perbincangan muamalat dia ada dua yad, dua tangan. Dua kategori tangan, bukan dua tangan makna kanan kiri. Ada namanya yad amanah, ada namanya yad dhaman. Pegangan secara amanah, pegangan secara tanggungan. Dhaman tu tanggungan. Dia beza. Yad amanah ini orang yang dalam kategori yad amanah, dia tidak perlu menanggung sebarang apa-apa kecacatan atau kerosakan kalau dia tidak cuai dan tidak melampau penggunaan dia. Itu yad amanah. Maknanya yad amanah ni orang tu tak perlu tanggung kalau berlaku apa-apa pada barang hak dipinjam apa, tak perlu tanggung. Selagi mana dia buat tu tak salah. Tetapi yad dhaman, orang tu perlu tanggung walau apa-apa berlaku. Itu yad dhaman, pegangan bentuk dhaman, tanggungan. Jadi yad amanah ni apa dia? Fala yadmanu ma asabaha, maka mustajir tidak perlu menanggung apa yang menimpa barang min talafin, daripada musnah, au ta'yibin ataupun wasak, ada air. Barang tu berlaku air. Bawa kereta tiba-tiba tayar pecah. Siapa nak kena ganti? Bawa kereta tiba-tiba tayar pecah. Awak dah tahu tu. Awak sewa kereta. Kita bayar, siapa bayar? Siapa yang bertanggungjawab? Sebab apa mustajir? Sebab air guna. Memang air guna pun. Dah tayar pecah. Hak siapa tayar? Bukan murah tayar suti-suti. Mahal pada bayar, mahal pada sewa. Sebab apa mustajir? Pernah beli tayar tak? Tayar, tahu apa harga, berapa ia tayar? Bukan puluh ia. Apa? Tidak? 400 standard tu. Michelin. 400 tu. 400 tu tayar saya berapa tu? 200 lebih, 300 boleh lah. Ada 100 lebih hot Thailand. Sekarang ni tu kena tahu tanggungjawab dia.
Penyewa dia amanah, dia tidak perlu tanggung apa yang berlaku dengan sebab rosak ataupun aib. Sawa'un akana dzalika athna istifa'il manfaat, sama ada itu berlaku ketika mengambil manfaat, am qablaha am ba'daha, sebelum atau selepas. Jadi tayar itu bukan tanggungan penyewa kalau dia tidak cuai pada penggunaan dia. Dia jalan biasa, pecah tayar. Maknanya bukan salah dia. Lainlah kalau dia masuk kereta tu, dia masuk dalam hutan atau di kawasan yang berbahaya, pecah tu menasabah sebab dia ta'addi, dia melampau penggunaan. Orang suruh naik kereta, nak naik atas jalan raya, dia masuk track apa? Four wheel. Apa tak? Track four wheel. Track four wheel tayar dia guna. Okey. Jadi bukan tanggungjawab mustajir. Wa dzalika li anna qabdahu laha qabdun bihaq. Kerana menerimanya mustajir bagi barang itu penerimaan dengan hak sebenar. Kan dia dapat manfaat. Idh la yumkinu istifa'ul manfaat, kerana dia tidak mampu menggunakan manfaat allati hiya mahallul aqdi fil ijarah, yang manfaat itu ialah mahal aqdi, objek akad, illa biqabdiha, kecuali dengan qabd wa wada'il yadi alaiha, dan dia menguasai barang tu. Okey. Wa tabqal ainul mustajaratu, maka kekallah barang sewaan ghaira madmunah, tidak ditanggung fi yadil mustajir, pada tangan penyewa, madama lam yata'adda fi isti'maliha, selama mana dia tidak melampau pada penggunaannya, au yuqassir fi hifziha, atau tidak cuai pada menjaganya. Selagi mana dia tidak melampau dan tidak cuai, maka dia tidak tanggung. Faham tak? Jadi yadul amanah apa dia? Ya amanah ialah dia seorang tu tidak tanggung malam yata'adda au yuqassir, selama mana dia tidak melampau dan tidak cuai. Okey, contoh. Fa idza sta'jara daran lisukna, kalau dia sewa rumah untuk didiami, fasakanaha, dia duduklah rumah. Thumma asabaha harikun, tiba-tiba terbakar, kena kebakaran, litapitah ke atau jakit rumah sebelah, bisa babi ma yusta'malu adatan fid dar, dengan sebab apa yang biasa digunakan di rumah. Dia guna biasa je, bukan cuai dia, bukan dia tak tutup gas apa, min wasailin nukuk, dia guna daripada wasilah menghidupkan api, biduni ihmal, tanpa dia lalai, atau taksir atau cuai, fala yadmanu, maka dia tidak perlu tanggung mana tajamin adrarin, apa yang berlaku daripada mudarat an dzalikal harik, daripada kebakaran tu. Rumah terbakar, bukan salah dia, tiba-tiba terbakar rumah. Jadi macam mana? Tuan rumah tak boleh salahkan penyewa. Penyewa tak tanggung apa-apa, tuan rumah tanggung. Tetapi lau hadasal harik bisababin la yakunu adatan, adapun kalau berlaku kebakaran dengan sebab yang tidak berlaku adat, fi duris sakan, pada rumah-rumah kediaman. Contoh, dia rumah orang suruh duduk, tapi dia buat kerja besi dalam rumah. Faham? Dia buat pertukangan besi kena guna mesin, kena guna. Tiba-tiba bakar rumah. Ketika tu dia kena tanggung lah, sebab dia melampau pada penggunaan. Okey. Begitu juga kalau cuai dan seumpamanya. Turun bawah lagi, turun ni. Sini. Wa hakadha ayu dararin yusibul 'ainal mustajarah, demikianlah juga apa-apa mudarat yang mengenai barang sewaan bisa babistu su isti'mal, dengan sebab penggunaan yang teruk, dia guna cara tak betul. Kama lawistajara sayyaratan, seperti mana dia sewa kereta lirukuk untuk naik, wa asra'a biha fis sayr, lalu dia jalan laju, fil amakinil muzdahimah, pada tempat yang sesak, awit turuqatil wa'rah, atau jalan yang berliku, jalan yang mencabarlah. Fana taja'an dzalika ad-dararun, maka berlaku mudarat, maka ketika itu dia kena tanggung, sebab dia menggunakan lebih daripada apa yang sepatutnya. Sewa kereta, dia pun bawa 180 km. Tiba-tiba terlanggar babah, dia kena ganti lah. Sebab apa? Sebab dia melampau pada penggunaan. Okey.
Wa kadza idza qassara fil hifzi, demikianlah juga kalau dia cuai pada simpanan. Dia tak simpan molek, cuai pada simpanan. Ka'an yadha'al 'aina al-musta'jarata fi makanin la tudha'u fihi 'adatan, seperti dia meletakkan barang sewaan pada tempat yang tidak ada letak pada adat. Kama idza wada'a as-sayyarata fi muntasifi tariq, seperti mana dia letak kereta di tengah jalan. Kereta orang parking betul-betul tepi jalan, dia tak jalan tengah sikit lah, tengah, bukan tempat parking. Tiba-tiba orang langgar ataupun orang tepuh, kereta mari sereh tepi itu. Siapa kena ganti? Siapa kena tu? Penyewa. Sebab apa? Dia cuai menjaga. Contoh lain lagi apa dia? Kita sewa apa? Sewa barang kemah. Sewa barang kemas. Boleh tak sewa barang kemah? Lelaki tak, orang puang rata, cicing, nak pergi raya atau nak pergi bersanding, nak pergi tu kan, sewa barang kemah. Jadi dia sewa barang kemah daripada orang. Kemudian barang kemah tu dia tak simpan molek-molek, dia tak atas meja, dia tak simpan dalam tempat sebenar. Tiba-tiba kena ambil dia orang, curi, hilang, dia kena ganti lah. Sebab dia tidak jaga dengan elok, dia cuai pada menjaga. Wa kadza yadmanul mustajiru al-'ainal muajjarata, demikianlah juga dia perlu mengganti oleh penyewa barang sewaannya idza ista'malaha ba'da intihai muddatil ijarah, jika digunakan barang itu selepas tamat tempoh sewaan. Tamat tempoh sewaan. Patutnya kena atur kereta petang ni. Tiba-tiba kita atur nak atur esok lah. Kita pun kata petang ni lewat dah, kita pun nak atur esok. Atur esok malam tu orang mari curi. Wal-iyazubillah. Kena ganti curi mungkin tu sangat lah, kasar tak. Tiba-tiba malam tu mari kereta lain tepuh kereta sewa kita, patut atur petang ni, perjanjian tamat hari ni. Tapi kita tak mau atur lagi, biar esok boleh guna sekali nak pergi Uniza contoh. Lepas tu atur lah, tu dia pun tak mau guna lagi. Tiba-tiba malam tu ada orang main langgar. Jadi macam mana? Hukumnya kita kena ganti. Sebab apa? Kita dah guna secara melebihi, tak ada. Faham boleh. Kemudian masuk pada dhamanul ajir. Dhaman al-ajir, tanggungan ajir ni. Okey, sekarang ni ajir ni siapa ajir? Ajir ni siapa? Pihak yang menawarkan perkhidmatan. Kata pengarang, al-ujara'u naw'an, pihak yang menawarkan perkhidmatan ni ada dua jenis. Pertama dia panggil ajirun khas, ajir khas. Siapa ajir khas? Huwa alladhi yata'aqadu ma'ahu al-mustajir, orang yang berakad dengannya oleh mustajir. Mustajir sini makna pihak yang bayar. Siapa pihak yang bayar sini? Majikan lah. Di sini melibatkan ujara ini. Mufrad di ajir ni ialah orang yang menawarkan perkhidmatan. Jadi orang yang berakad dengan ajir ini iaitu mustajir. Dalam konteks ini ialah majikan. Dia berakad ala qiyami bi amalin ma, untuk melakukan pekerjaan tertentu, muddatan minaz zaman, dalam tempoh tertentu. Yastahiqul mustajiru naf'ahu, berhak pihak majikan mendapat manfaat orang tadi, fiha jami'al awqat, pada sepanjang masa tu. Wa yastahiqul ajiru fiha al-ajra, dan pihak yang memberi perkhidmatan berhak mendapat bayaran upah
walau lam yakun bi'amalin, walaupun dia tidak buat pekerjaan. Ni contoh apa? Contoh pekerja dengan majikan. Pekerja ni termasuk dari kategori ajir khas. Sebab apa? Dia bekerja untuk seorang. Guru bekerja kepada majikan dia, Kementerian Pendidikan contohnya. Pensyarah majikannya ialah Uniza sini contoh, ataupun Kementerian Pengajian Tinggi. Apa? Jadi dia bekerja bagi satu pihak. Pada tempoh masa, kalau tempoh masa kita ambil cikgu lah, 8 hingga 4. Maka majikan ni berhak menggunakan manfaat dia bila-bila masa antara 8 hingga 4. Dan dia berhak dapat gaji walaupun dia tak buat apa-apa kerja. Mari sekolah, tiba-tiba tak ada murid. Sebab apa? Stroke haba. Ataupun dia mari sekolah, tak ada subjek tu, tak ada. Ambil contoh dia marilah, saya mari dah kata tak ada ngajar apa-apa, duduk saja, duduk buah saja kan, tetap berhak dapat upah. Sebab dia, waktu dia telah digunakan dan dimiliki oleh majikan. Majikan tak guna, bukan salah dia, salah majikan. Okey. Jadi faham ni namanya ajir khas. Au yata'aqadu ma'ahul mustajir, ataupun dia berakad dengan pihak mustajir majikan, liyakuma lahu bi'amalin mu'ayyanin, untuk dia buat pekerjaan tertentu, duna an yataqabbal amalan akhar, tanpa boleh dia terima kerja lain, li ghairihi, bagi orang lain, qabla intihaihi. Kal ummal fi ma'amil, seperti pekerja-pekerja buruh-buruh di ma'amil, di kilang. Ummal ni makna buruh lah, buruh pekerja. Ma'amil ni ialah kilang-kilang. Pekerja di kilang, kerja mari 8, keluar pukul 4 contohnya. Nampak? Atau pukul 5. Maka ketika itu orang lain tak boleh ambil orang ni kerja. Ini milik syarikat, dia kena kerja situ. Ni dia panggil ajir al-khas. Okey. Maka langkah sikit, fa amsalu haula'i, seumpama mereka, haula'il ujara'i la yadmanuna mastujiru alaihi, mereka tidak perlu menanggung apa yang mereka diupah di atasnya, wa ma tahta aidihim, dan apa yang dalam pemilikan mereka atau penguasaan mereka, minas sina'at, daripada barang-barang ataupun pekakah-pekakah. Sina'ah ni makna kilang-kilang lah, ataupun kita kata mesin-mesin. Mesin tu makinah, sina'ah tu kerja lah. Contoh, dia kerja di kilang, tiba-tiba barang mesin kilang rosak, dia tak boleh tanggung. Bukan sebab salah dia, tak. Jadi dia tidak bertanggung. Illa idza ta'addau, kecuali jika mereka melampau, bima halaka tahta aidihim, dengan apa yang di bawah penguasaan mereka, au ta'ayyaba, atau jadi aib. Kama idza ta'ammada itlaf, seumpama dia sengaja merosakkan, au tasahala, atau dia ambil sikap lebih kurang, au qassara, atau dia cuai, bi asbabil hifzi wa usulil amal, dengan sebab penjagaan dan juga asas-asas kaedah-kaedah kerja, tata cara kerja. Dia tak ambil tu, masa ketika itu baru dia kena tanggung. Kalau tak, dia tidak tanggung. Jadi ajirul khas, ya dia ya apa? Ajir khas, ya dia ya apa? Dah ingat dah? Ajirul khas, ya dia ya kategori apa? Ya amanah. Ingatlah, sama je tu. Ya amanah, sebab dia tidak perlu ganti, sebab kalau tidak berlaku kecuaian dan melampau daripada dia. Okey. Yang kedua dipanggil ajir mushtarak. Pekerja yang bagi pihak yang ramai. Ajir ni orang yang menggunakan perkhidmatan dia ramai.
wa huwa alladhi yata'aqadu ma'ahu al-mustajiru, iaitu orang yang melakukan akad bersama mustajir, pihak yang mendapatkan perkhidmatan, amalin muayyan, atas pekerjaan tertentu, yaqumu bihi, untuk dilakukan, wa yastahiqqul ajra bintihaihi, dan dia berhak upah setelah selesai. Wa yumkinu an yata'aqada ma'a kathirin, tetapi dia ni boleh berakad dengan orang ramai. Maknanya dia bukan milik atau bekerja bagi sepihak je. Pihak lain pun boleh ambil dia, ambil kemahiran dan juga manfaat daripada dia. Ala mithli hadzal amal, seumpama amalan ini, wa ghairihi, atau lainnya, fi zamanin wahid, pada masa yang satu. Okey. Ni contohnya apa contohnya? Contoh ajir mushtarak apa? Contoh ajir mushtarak. Orang yang mana terima kerja daripada pihak yang ramai. Apa dia? Dia menawarkan perkhidmatan kepada ramai. Dia tidak terikat dengan satu. Dia panggil ajir mushtarak. Contoh dia apa? Banyak ni. Pekerjaan dia contoh. Apa dia? Guru? Mana pula? Buruh dia kerja dengan pusat tu je. Seorang je. Majikan dia seorang je buruh. Waktu kena panggil luar waktu kerja. Waktu bekerja, dia bekerja dengan syarikat. Itu ajir khas. Dia terikat dengan syarikat dia. Ajir mushtarak ni benda, dia menawarkan perkhidmatan kepada ramai. Ramai, dia tidak terikat dengan seorang. Banyak ni. Apa dia? Gunting rambut. Gunting rambut. Bukan seorang je guna khidmat, ada ramai. Lagi. Grab ni dia nak kata ke mana sebab pekerjaan siapa tu dah kira. Cari contoh lain. Benda ke ni? Salon ni gunting rambut. Rambut dah. Benda la ilaha illallah. Personal shopper. Boleh gok, tapi dia tu jualah. Dia tu bentuk jualah. Lain sikit. Upah, bentuk upah dalam jualah. Ni kerja dia ni maklum ni. Tapi bukan satu pihak. Mana? Tukang jahit. Tukang jahit kan? Bukan seorang je, mari ramai. Faham tak? Jadi ni kategori ni dipanggil ajir mushtarak. Tukang jahit, tukang dobi. Benda lagi. Tukang gunting rambut. Yang mana orang upah guna perkhidmatan dia, bukan terikat dengan seorang. Yumkinu an yata'aqada ma'a kathirin. Dia boleh berakad dengan ramai. Okey. Wala yakunu amaluhu ghaliban fi hauzatil mustajir, dan pekerjaannya tidak terikat pada hauzah. Hauzah ni makna pada kita panggil sekatan. Hauzah ni makna rumah ataupun pejabat. Hauzah ni makna tempat yang tertentu, ditentukan oleh majikan. Wa innama yastaqillu bi amalihi, dia bebas dengan pekerjaannya, fi manzilihi, di rumahnya, au dukanihi, atau di kedainya, au ma'malihi, atau di ma'mal dia. Ma'malihi makna di bengkel. Ma'mal ni bengkel. Tu pak bengkel kereta tu. Apa? Catering dia buat benda, kita bayar makanan. Kita beli makanan dia. Faham tak?
Kita beli makanan dia. Ha. Boleh kita nak tu, itu upah yang masuk ah. Upah dia masuk. Ha? Mari rumah kita nak jamuan masuk. Ha, boleh. Ha. Kalau catering kita bayar makanan tu, betul lah dia perkhidmatan catering. Kalau catering melibatkan sewa, banyak pula tu. Sewa tempat. Kita nak buat dekat dewang dia. Tempat sewa lain pula. Makanan tu, apa nama ni, kita bayar harga makanan. Kal khayyab, ni contoh khayyab. Khayyab ni tukang jahit. Sabar, tukang celuk kain, warna kain. Dulu kan kain kan diceluk di warna. Wal kawwa, kawwa ni apa? Kawwa apa? Bukan qawi. Kawwa. Alladzina yauma yukwa alaihim. Kawwa, apa dia kawwa? Fatukwa biha jibahuhum yauma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hari di mana dipanahkan emah-emah dan perak-perak yang tidak dibayar zakat dalam api neraka. Fatukwa biha, lalu distrekakan jibahuhum, dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka dan belakang mereka. Kawak ni apa dia? Apa dia? Kawak. Ni pekerjaan. Fa'al ni apa dia? Penyetrika. Panggil apa? Dobi kan. Kan dulu dobi kan, khidmat dobi gosok baju kan. Kawak. Tukang gosok baju. Hammal. Benda hammal. Hammal ni hammal. Cuba fikir. Hammal daripada perkataan apa? Hamlung. Hammal apa ni? Orang yang hamil. Bukan. Bidang qabilah tu bidang. Hamlung apa hamlung? Hamlung. La ilaha illallah, awak ni kena ada kamus tulis. Ni pun tak tulis makna, macam mana nak tahu ni? Hamlung apa? Tanggung kan. Hamlung. Hamal tu saya menanggung, saya memikul. Tak pernah dengar ke? Hamlung maksud apa? Allahu Akbar. Mudah kata tu. Jadi hamal ni apa hamal? Hamal ni apa? Sekarang ni tengok ni. Ni awak pasti molek ni. Awak bahasa Arab ni jaga molek. Jangan jadi apa nama ni. Tak ada langsung ilmu bahasa Arab. Khayyab, sabar, kawwa, hammal, jazzar, laham. Itu atas wazan fa'al. Itu menunjukkan pekerjaan. Haddad, atar. Fa'al itu mewujudkan makna pekerjaan. Fa'al wazan tu. Haddad apa dia? Haddad. Hadid apa? Jadi haddad tu apa? Tukang besi. Haddad tukang besi. Atar. Motor apa? Motor tak tahu tak motor. La ilaha illallah. Mana? Awak guna sama tu. Motor apa dia motor? La ilaha illallah. Minyak atar tu benda atar. Minyak atar. Motor.
minyak wangi. Kalau atar, penjual minyak wangi. Tak? Oh turun, atar. Oh turun, atar. Awak kena minyak atar tak ni? Ke tak pakai minyak atar tak pakai, saya pakai spray ustaz. Apa ni? Busuk. Tak pakai. Oh turun. Minyak wangi. Jadi atar ni fa'al ni penjual minyak wangi. Laham. Mana laham? Laham penjual daging. Faham tak? Laham penjual daging. Hammal ni apa dia? Pembawa barang. Melong tukar pikul. Hammal tu orang yang bawa barang. Jadi itu contoh bagi ajir mushtarak. Ajir mushtarak. Fahaula al-ujara yusammawna ladal fuqaha as-sunnah. Dia panggil sunnah. Yang ada pekerjaan, yang ada sunnah ni ada sunnah, ada perusahaan. Sunnah ni orang perusahaan. La yadmanuna illa bita'addi. Mereka juga tidak kena bayar ganti rugi kecuali melampau. Wal ainu amanatun fi yadil ajir. Dan barang itu dikira amanah pada tangan pihak ini. Maka yad ajir mushtarak, yad dia ya apa? Ya amanah juga. Namun pandangan Abu Yusuf dan Muhammad. Abu Yusuf dan Muhammad siapa? Min ashabi Abi Hanifah. Ini murid Abu Hanifah. Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua orang ni terkenal sebagai murid Abu Hanifah, murid langsung ni. Mereka ini berpandangan annal ajiral mushtaraka yadmanu ma halaka tahta yadihi. Dia kena tanggung apa yang musnah di bawah tanggungan tangan dia. Illa idza kana al-halaku bisababin am, kecuali kemusnahan tu disebabkan musnah yang umum. Contoh gempa bumi. Contoh apa lagi, banjir besar. Tu tak tanggung. Tapi kalau cuai ke apa, cuai tak cuai dia kena tanggung. Supaya apa? Kerana mereka ni kalau tidak mereka akan ambil mudah. Kita hantar kain ke tukang jahit, tiba-tiba tukang jahit biar kain tu hilang. Saya tak tahu main hilang. Bukan salah saya. Tak. Kena tanggung. Jadi pandangan Abu Yusuf dengan Muhammad kata ajir mushtarak juga kena tanggung. Ya dia ya dhamma. Ini pandangan Abu Yusuf dan Muhammad. Kenapa dia letak ni? Kerana kebanyakan yang ambil hak ni. Dalam masalah ni, ulama berpegang kepada dua pandangan ni. Pandangan yang kedua ni. Sebab dia lebih menjaga maslahat kepada pihak-pihak yang membayar tadi. Supaya nak mengelakkan ambil mudah oleh pihak ajir mushtarak tadi. Jadi diwajibkan dikenakan apa nama ni? Dhamma juga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.